Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita dalam program Kelantan Ikhlas. Bersama saya lagi Cikgu Kamarul Asma binti Ibrahim dari SMUA Nurul Huda Kajang Sebidang Tumpat. Apa khabar murid-murid hari ini? Diharapkan semoga kalian berada dalam keadaan sihat walafiat serta ceria bersama keluarga tercinta. Baiklah, untuk hari ini kita akan teruskan dengan bab yang kedua, sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu dalam subtopik yang kedua 2.2 iaitu kegiatan ekonomi pertanian. Seterusnya, hari ini pertama sekali kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama, mencirikan kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu seperti pertanian, perdagangan, hasil hutan dan laut, perlombongan dan juga pembuatan. Yang kedua, murid-murid akan dapat merasionalkan kepentingan menghargai warisan Kerajaan Alam Melayu. Baiklah, seterusnya. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, tahukah murid-murid apa yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat yang boleh mendatangkan sumber pendapatan dan juga bekalan makanan. Contohnya seperti aktiviti pertanian, perdagangan, perlombongan dan sebagainya. Masyarakat Kerajaan Alam Melayu menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi yang pada awalnya adalah untuk sara diri. Baiklah, seterusnya kita lihat paparan apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Terdapat pelbagai kegiatan ekonomi yang dijalankan. Antaranya adalah pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan dan juga laut, serta perlombongan dan pembuatan. Tujuannya adalah untuk menyara hidup dan juga memajukan ekonomi kerajaan. Baiklah, kita lihat pada paparan di mana pertanian adalah pertanian padi, di mana rakyat menanam padi. Selain itu, rempah, ratus dan juga terdapat kegiatan pertanian yang lain. Dalam aspek perdagangan pula, kegiatan ekonomi masyarakat juga turut melaksanakan perdagangan dengan pedagang luar dan juga sesama dengan kerajaan yang lain. Selain itu, mengutip hasil hutan dan laut seperti kayu gaharu, sarang burung layang-layang, rotan dan juga kapur barus. Manakala hasil laut yang dihasilkan yang diperolehi oleh masyarakat Kerajaan Alam Melayu ialah gamat, rumpai laut dan juga mutiara. Manakala perlombongan dan pembuatan pula, masyarakat Kerajaan Alam Melayu melombong emas, perak dan juga biji besi. Manakala dalam sektor pembuatan, mereka turut membuat barang perhiasan seperti emas, tembikar, cuka kelapa dan juga garam. Baiklah, seterusnya murid-murid, kita lihat dalam aspek pertanian. Terdapat banyak aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat Kerajaan Alam Melayu untuk menyara hidup dan memajukan ekonomi. Namun begitu, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari
kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Lihat di paparan, sebahagian besar Kerajaan Alam Melayu mempunyai kawasan yang menjalankan aktiviti penanaman padi. Hal ini kerana Alam Melayu mempunyai tanah yang subur untuk melakukan kegiatan pertanian. Tahukah murid-murid, pada peringkat awalnya, kegiatan pertanian adalah dilakukan untuk sara diri sahaja. Tetapi apabila berlakunya lebihan, maka hasil pertanian itu dipasarkan, seterusnya dibekalkan bagi keperluan penduduk yang lain yang mana tidak mengusahakan pertanian padi. Baiklah, seterusnya kita tengok kepada aktiviti pertanian padi yang dijalankan oleh masyarakat Alam Melayu, Kerajaan Funan, Champa dan juga Angkor. Lihat di paparan. Kerajaan Funan dan Angkor terletak di lembah Sungai Mekong, yang mana di lembah Sungai Mekong terdapat tanah yang subur serta bekalan air daripada tasik seperti tasik Tonle Sap. Seterusnya, pemerintah Angkor juga seorang yang bijak kerana telah membina Barir. Sekejap lagi, cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan Barir. Seterusnya, padi dituai 3 hingga 4 kali setahun dan juga Champa, ketuanya, ketua air di setiap kampung adalah bertujuan untuk menyelenggara terusan dan juga daik. Tahukah daik apakah maksud daik? Daik adalah benteng ataupun tembok panjang yang dibuat daripada tanah untuk menahan air dan juga untuk mencegah banjir. Baiklah, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan Barir. Paparan ini cikgu dapat daripada QR code yang cikgu scan di halaman buku teks. Maka murid-murid sila buat sebagaimana cikgu buat, iaitu scan kod di buku teks anda untuk mendapat gambaran lebih jelas apakah itu Barir. Baiklah, di paparan, Barir ialah sebuah kolam air yang besar yang mana ia dibina sejak zaman pemerintahan Raja Suryavarman I di Angkor, yang mana sekarang dikenali sebagai Kemboja. Barir boleh menampung antara 30 hingga 50 juta meter padu air. Pembinaannya adalah bertujuan untuk pengairan ke 12.5 juta ekar sawah. Selain itu, Barir penting ketika Angkor menghadapi musim kemarau yang panjang. Dengan adanya Barir, tiada masalah pengairan di sawah. Seterusnya, pembinaannya sangat penting kerana ia menjadi pemangkin kepada kegiatan pertanian dalam kerajaan Angkor demi untuk menampung keperluan masyarakat dan mencukupkan makanan untuk rakyatnya. Pada hari ini, Barir lebih popular sebagai tempat mandi awam dan aktiviti menggunakan bot oleh penduduk tempatan dan juga pelancong asing. Seterusnya, kita lihat penanaman padi oleh masyarakat Kerajaan Majapahit. Tanah yang subur untuk pertanian. Di manakah tanah yang subur untuk pertanian dalam Kerajaan Majapahit? Adalah di Pulau Jawa. Sungai Begawan Solo dan Sungai Berantas membekalkan air untuk pengairan padi sawah. Dan juga pemerintah Majapahit turut membina beberapa sistem pengairan untuk meningkatkan pengeluaran padi sawah. Kebijaksanaan pemerintah membina
beberapa sistem pengairan dapat meningkatkan pengeluaran padi sawah. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada penanaman padi oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya pula. Untuk makluman murid-murid semua, Kerajaan Sriwijaya menjadikan penanaman padi adalah sebagai tanaman utama, di mana padi sawah ditanam di kawasan pedalaman Palembang, di tanah tinggi Pasemah dan juga Hulu Musi. Seterusnya, kita lihat paparan. Selain daripada penanaman padi, masyarakat Kerajaan Alam Melayu turut mengusahakan pertanian lain seperti pertanian rempah ratus. Penanaman rempah ratus adalah sangat terkenal dalam kalangan masyarakat Alam Melayu. Antara rempah ratus yang ditanam di Alam Melayu adalah bunga cengkeh, buah pala dan lada hitam. Lihat di paparan, rempah ratus yang terdapat di Alam Melayu ialah bunga cengkeh yang ditanam di Kepulauan Maluku, buah pala pula ditanam di Pulau Banda dan juga lada hitam ditanam di Sumatera dan juga Jawa. Tahukah murid-murid apa tujuannya rempah ratus ini? Semestinya adalah untuk memasak dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat di paparan, selain daripada pertanian padi dan juga rempah ratus, masyarakat Kerajaan Alam Melayu juga menjalankan kegiatan pertanian yang lain. Dapat dilihat di skrin, iaitu antara penanaman yang dilaksanakan adalah, cuba murid-murid lihat gambar. Apakah gambarnya? Gambar pokok kelapa, tebu, pisang, ikan dan juga cengkerang kura-kura. Baiklah, masyarakat Alam Melayu juga mengusahakan tanaman seperti pisang, tebu, bijirin, bijan, kekacang, kelapa, sayuran dan juga buah-buahan. Masyarakat Alam Melayu juga turut menangkap ikan di sawah, paya dan juga sungai. Ada juga yang mendapatkan kulit kura-kura. Baiklah murid-murid, kegiatan pertanian yang lain ini secara tidak langsung membekalkan makanan kepada masyarakat di samping untuk aktiviti perdagangan. Seterusnya, maka dapat disimpulkan di sini bahawa nasi merupakan makanan ruji penduduk masyarakat Alam Melayu. Oleh sebab itulah penanaman padi menjadi keutamaan dalam bidang pertanian. Rempah ratus pula hanya ditanam di bahagian kepulauan Alam Melayu untuk diperdagangkan. Seterusnya, baiklah murid-murid, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini bagi subtopik pertanian. Nilai yang dapat diperolehi dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah kebijaksanaan pemerintah dalam menguruskan sumber alam dan kegigihan rakyat bekerja telah memakmurkan Alam Melayu. Kita harus bijak memanfaatkan dan mengurus alam sekitar untuk memajukan diri dan juga negara. Seterusnya, mari kita cuba menjawab beberapa soalan bagi tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Ini adalah untuk mengukur tahap pemahaman kita dalam subtopik pada hari ini. Baiklah, latihan yang berbentuk objektif soalan nombor 1. Alam Melayu mempunyai tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian pada mulanya adalah untuk A. Raja, B. Dewa, C. Sara diri dan D. Jual beli. Apakah jawapan yang murid-murid rasakan betul? Kegiatan pertanian pada mulanya adalah untuk apa? Cuba kita lihat jawapan.
Baik, pelajar ini menjawab kegiatan pertanian pada awalnya adalah untuk sara diri. Betulkah jawapannya? Kita lihat paparan seterusnya. Ya, betul. Pelajar ini menjawab dengan betul, iaitu kegiatan pertanian pada awalnya adalah untuk sara diri sahaja. Maksudnya di sini, apabila berlaku lebihan, maka hasil itu dijual dan dikomersialkan. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Juga berbentuk objektif. Pasangan manakah yang betul tentang penanaman rempah ratus di kerajaan alam Melayu? A. Buah pala ditanam di Pulau Jawa. B. Lada hitam ditanam di Pulau Bandar. C. Bunga cengkeh ditanam di Kepulauan Maluku dan ketumbar ditanam di Sumatera. Apakah jawapannya? Baiklah, jawapan pelajar ini bagi adalah bunga cengkeh ditanam di Kepulauan Maluku. Betul kawan-kawan semua? Ya, betul. Jawapan yang pelajar ini berikan adalah betul, iaitu bunga cengkeh ditanam di Kepulauan Maluku. Baiklah, seterusnya. Soalan nombor 3. Maklumat berikut berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Yang pertama, menanam padi. Kedua, menghasilkan rempah ratus. Dan ketiga, menangkap ikan. Apakah nilai yang boleh dikaitkan dengan maklumat tersebut? A. Bersyukur anugerah Tuhan. B. Kreatif dalam mencipta. C. Sabar mencari kejayaan. Dan D. Bertoleransi dalam kehidupan. Apakah jawapan yang pelajar rasa betul? Ya, murid ini menjawab bersyukur anugerah Tuhan. Betulkah jawapan yang diberikan? Kita tengok paparan seterusnya. Ya, pelajar ini menjawab dengan betul, iaitu nilai yang boleh dikaitkan dengan maklumat tersebut adalah bersyukur anugerah Tuhan. Seterusnya, kita lihat soalan berbentuk struktur. Senaraikan dua rempah ratus yang ditanam di Kepulauan Alam Melayu. Okey, dua rempah ratus. Apakah jawapannya murid-murid? Okey, bunga cengkeh dan juga lada hitam. Betul atau tidak? Kita lihat paparan. Ya, pelajar ini menjawab dengan betul. Dua rempah ratus yang ditanam di Kepulauan Alam Melayu adalah bunga cengkeh, lada hitam dan satu lagi adalah buah pala. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada soalan berbentuk esei di mana 6 markah diperuntukkan bagi soalan ini. Kegiatan pertanian sangat penting kepada masyarakat kerajaan awal di alam Melayu sebagai sumber bekalan makanan kepada penduduk. Jelaskan faktor perkembangan pertanian tersebut. Soalan ini mahukan apakah faktor perkembangan pertanian. Maka kita lihat apakah jawapan yang diberikan oleh murid. Jawapan yang diberikan oleh murid ini adalah faktor perkembangan pertanian adalah tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Selain itu, pertanian pada awalnya adalah untuk sara diri. Namun, apabila berlaku lebihan hasil, dijual untuk memenuhi keperluan penduduk yang lain. Selain itu, faktor hujan membekalkan air ke tasik-tasik besar seperti Tonle Sap dan juga ia dapat mengairi tanah pertanian. Kebijaksanaan pemerintah membina kolam air yang besar iaitu Barir dapat membekalkan air ke sawah pertanian. Di samping itu juga, masyarakat alam Melayu juga mampu mengusahakan tanaman lain seperti pisang, tebu
bijan, ke kacang, kelapa, sayuran dan juga buah-buahan. Maka apakah jawapan yang diberikan pelajar ini betul? Kita lihat paparan seterusnya. Baiklah, murid ini telah mendapat 8 markah. Cuba kita perhatikan apakah yang mendatangkan markah kepada murid ini. Yang pertama adalah tanah yang subur, 1 markah. Yang kedua adalah lebihan hasil padi dijual. Yang ketiga, membekalkan air. Yang keempat, seperti tasik Tonle-Sap boleh dikategorikan sebagai contoh. Seterusnya, kolam air yang besar seperti Baring, kerana nasi merupakan makanan ruji masyarakat alam Melayu. Keempat, seterusnya alam Melayu. Dan kelima, tanaman seperti kacang, bijan, kelapa dan juga sayuran dan buah-buahan. Okey, baiklah murid-murid. Pelajar ini mendapat markah maksima adalah 6 markah maksima. Seterusnya, selamat belajar. Terima kasih. Jumpa lagi. Diharapkan murid-murid faham apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.